Seni lukisan dari pendapat saya adalah menggabungkan idea-idea seni untuk memvisualkan ke alam nyata. Jadi boleh jadi di atas kanvas, di mana-mana permukaan dengan menggunakan alat-alat tertentu seperti menggambarkan sebuah pemandangan yang indah dan juga momen-momen yang penting bagi setiap individu. Dari kanvas seni lukis ini, kita bersama Mikdam Zaini, seorang belia yang berjiwa besar dalam menekuni bidang seni lukis. Sebagai seorang pelukis, beliau menerokai berbagai genre lukisan seperti potret dan pemandangan. Seni lukis merupakan cabang dari ilmu seni rupa yang menggunakan kanvas. Karya-karya lukisan mempunyai keindahan yang tersendiri yang menggambarkan kecintaan pelukis kepada karya seni lukis. Bagi Mikdam, bakat dan minat adalah permulaan kerjaya beliau dalam menceburi karya seni kreatif. Lakaran seni di atas kanvas menggambarkan kemahiran beliau mencipta keindahan sebuah lukisan. Saya mula meminati seni lukis sejak dari kecil lagi. Saya percaya bahawa bakat lukisan itu diturunkan daripada ibu saya. Kerana dari kecil lagi saya selalu melihat ibu saya melakar lukisan di dinding rumah. Jadi dari sana saya mendapatkan inspirasi untuk menyambungkan bakat dari ibu saya kepada saya hinggalah sekarang. Seorang pelukis berkreasi mengungkapkan idea dan imajinasi yang diterjemahkan di atas kanvas untuk menghasilkan sebuah karya cipta yang indah dengan kombinasi yang tepat sehingga menjadi kesatuan yang harmonis pada sebuah lukisan. Seni suatu estetika. Melalui karya seni, seseorang individu berkarya berlandaskan realiti dan imajinasi untuk mengungkapkan tentang makna yang tersurat. Seorang pelukis begitu peka tentang alam sekelilingnya sebagai sumber idea untuk mencipta sebuah lukisan. Dari itu, ia harus mampu untuk mengembangkan idea ketika melukis. Saya mendapatkan inspirasi seni karya melalui dari perantauan saya ke luar negeri, dan saya mendapatkan banyak terdapat tempat-tempat indah yang boleh menjadikan inspirasi saya untuk meneruskan membuat pengkaryaan dari bidang seni. Inspirasi boleh juga didapatkan dari pemandangan-pemandangan, mungkin suasana kampung, suasana keramaian, dan juga latar belakang dari setiap pemandangan mengikut masa-masa yang tertentu. Bagi mendalami lagi bidang seni lukis, beliau pernah belajar secara formal dalam seni lukis di Moskow, Rusia. Pada tahun 2018, beliau melanjutkan pengajian dalam Fine Arts di Universiti Koshigina, Moskow, Rusia. Sebelum memulakan melukis, beliau perlu fokus pada subjek matter untuk menghasilkan kreativiti ketika melukis. Pada mulanya, melukis menggunakan pensel dan melakarkan dengan ketelitian dan kreativiti. Ia mengambil proses yang lama, namun pada akhirnya hasil yang diperolehi pasti memberikan keindahan. Sebelum memulakan melukis,
setiap pelukis hendaklah mempunyai inspirasi sebelum memulakan lukisan. Iaitu contohnya seperti pemandangan, mungkin disertakan dengan muzik yang tertentu. Sebab setiap pelukis itu mempunyai cita rasa yang tersendiri dan juga semangat yang tersendiri. Selepas itu barulah terciptanya sebuah idea untuk memulakan sebuah lukisan. Jenis-jenis dan gaya-gaya yang digunakan dalam bidang seni mengikut setiap medium-medium yang digunakan, seperti catatan air. Kalau catatan air, dia terdapat teknik yang biasa digunakan lah, basah atas basah, kering atas kering, ataupun splash ataupun dripping. Jadi ia sebenarnya mengikut ciri-ciri mediumnya. Beliau sentiasa memotivasikan dirinya dengan keyakinan dan potensi untuk terus menghasilkan sebuah karya yang berkualiti dan indah. Di sebalik lukisan yang dilukis mempunyai cerita yang tersendiri. Ianya juga mempunyai nilai yang berharga bagi seorang pelukis. Saya menghasilkan sebuah lukisan yang berbentuk manga illustration. Di sana saya tersimpannya sebuah kenangan saya bersama rakan-rakan seperjuangan saya ketika kami mengikuti sebuah program Genesis 32. Di sana kami telah merantau sebuah negara Japan, dan kami baru juga selesaikan program tersebut pada awal tahun ini. Setelah selesainya program tersebut, saya terus melakarkan sebuah lukisan tersebut. Kami telah melawat ke sebuah tempat, iaitu salah satunya di Harajuku Street, dan selepas itu kami telah melawati sebuah studio dan juga beberapa sekolah yang ada berkaitan dengan program yang kami jalankan, iaitu Anime and Culture. Pembelajaran yang pernah dipelajari telah dapat diaplikasikan dalam karya seni. Beliau juga mencipta karya-karya seni yang indah melalui pengalaman beliau sewaktu beliau berada di luar negeri. Sepanjang pengalaman saya menjadi seorang pelukis, ia bukannya sangat mudah, ia sangat mencabar kerana saya sudah merantau beberapa negeri dan belajar di luar negara juga, seperti di Malaysia dan juga di Russia. Saya dapat banyak inspirasi dari sana dan memberi saya semangat untuk meneruskan menghasilkan karya seni. Sehingga sekarang saya juga cuba membuat beberapa kolaborasi dengan artis-artis tempatan, dan saya mendapati banyak pengajaran yang saya dapat dari mereka juga, dan kami pun berkongsi pengalaman dan juga berkongsi teknik-teknik yang boleh menghasilkan satu karya yang lebih menarik. Bagi saya, cabaran sebagai seorang pelukis perlu kreatif untuk melukis sebuah lukisan. Ketelitian yang tinggi juga amat diperlukan bagi menghasilkan karya yang menepati cita rasa orang ramai. Keindahan karya-karya yang beliau hasilkan menggunakan berbagai material seni lukis. Kreativiti dengan menerokai bidang-bidang kesenian dapat memperlihatkan hasil sebuah lukisan yang menarik minat orang ramai. Beliau juga melukis sketch yang melakarkan sebuah potret atau pemandangan.
Teknik dalam sketch menggunakan pensel sebagai medium utama untuk menghasilkan tona warna yang lebih realistik. Pensel lebih kepada memainkan tona warnanya. Termasuk juga dengan biasa saya menggunakan coffee painting. Coffee painting itu sendiri yang mempunyai ciri-ciri. Untuk menggunakan teknik lukisan menggunakan pensel, jadi kebiasaannya pensel hanyalah dimainkan saja dia punya tona warna dari gelap ke terang, itu sahaja. Sketch ini banyak nih, boleh jadi potret, boleh jadi pemandangan. Untuk membuat lakaran cepat sebelum kehilangan apa yang sudah yang tadi nampak visualkan dalam fikiran. Beliau juga berkemahiran dalam digital art. Keindahan karya-karya yang dipamerkan menggunakan berbagai software. Kreativiti dengan menerokai seni digital dari aspek yang berbeza dapat memperlihatkan potensi mereka dalam bereksperimen. Digital art adalah salah satu medium untuk berkarya menggunakan aplikasi tertentu, menjadikan sebuah gambaran yang kreatif dan mudah. Kesan dari teknologi digital telah memberikan variasi kepada seni konvensional. Seni digital mempengaruhi gaya teknologi moden yang menjuruskan kepada karya kreatif dan inovasi. Di Peliunan Park merupakan tempat beriadah yang menarik. Suasana keindahan kampung yang masih dikelilingi dengan kehijauan. Pohon-pohon hijau, udara yang segar dan berbagai tempat menarik untuk orang ramai mengunjungi di sini. Tema karya untuk di Peliunan Park ini adalah Mesra Alam, di mana saya cuba untuk membuatkan satu karya untuk berinteraksi dengan orang awam di sini yang melawat. Jadi saya berinspirasi untuk menciptakan seperti contohnya cermin yang ada di sana. Cermin itu mungkin dijadikan contoh sebagai CCTV. Di Peliunan Park juga mempunyai latar belakang yang cantik, mungkin sungai, pemandangan ternakan binatang, pokok-pokok yang hijau, sebuah rumah. Di Peliunan Park inilah Migdam menghasilkan karya seni yang bertemakan art installation. Idea beliau menghasilkan sebuah pintu sebagai subjek matter merupakan satu seni yang unik. Lepetuluh tu dari bahasa Murut dan bermaksud pondok tiga. Disebabkan pondok tersebut kami mengambil masa 3 hari untuk menyiapkan dan kami membuatkan bentuk dalam 3 segi oleh 3 orang. Keunikan di Peliunan Park ini terdapat sebuah rumah. Keindahan rumah ini mempunyai sebuah rumah desa dengan gaya yang klasik
dan kombinasi warna yang menarik. Rumah Hani adalah salah satu rumah asal di Kampung Hani. Jadi kalau dapat kita lihat rumah Hani, kalau dari bahagian bawahnya, ia lebih kepada moden. Ia disebabkan hanya untuk menyokong dengan desain di atas. Jadi sebenarnya saya kalau rumah Hani sudah berdiri 50 tahun. Dan sebenarnya setiap karya-karya yang saya hasilkan di sini mempunyai cerita-cerita yang tersembunyi. Okey, pencapaian terbesar saya adalah melalui mengikuti sebuah projek. Projek terbesar saya dengan rakan-rakan seperjuangan saya iaitu Gerila Arkitek, iaitu The Big Wall yang telah kami ciptakan sebuah graviti yang terbesar di Brunei. Dan kami amat bangga kerana telah menghasilkan sebuah kaligrafi Islamik iaitu berbunyi Brunei Darussalam. Karya-karya seni lukis yang beliau hasilkan dapat meraih pendapatan sebagai sumber rezeki. Platform media sosial seperti Instagram menjadi tempat mempromosi lukisannya untuk orang ramai menempah hasil karya beliau. Untuk bagi orang ramai, bolehlah melihat di Instagram saya iaitu MLQBAME Mikdame. Di sana saya menghasilkan banyak karya seni, bukan saja satu karya tertentu tapi lebih banyak dari medium-medium yang tertentu seperti dari karya tradisional hinggalah karya moden. Karya-karya beliau sememangnya menjadi inspirasi bagi generasi muda yang berminat untuk menceburi bidang seni lukis. Dari itu, para belia perlu ada matlamat untuk mencapai impian menjadi seorang pelukis. Kerana impian tidak terhasil tanpa usaha. Kepada setiap individu yang ingin memulakan lukisan ataupun jadi seorang pelukis, perlulah memulakan dari apa cara sekalipun. Tidak perlu menunggu ataupun menggunakan barang-barang yang mahal ataupun yang barang yang tertentu untuk memulakan sebuah karya. Menggunakanlah sesuatu yang sudah tersedia ada ataupun mulakan dengan sebuah lukisan dengan hanya menggunakan pensel. Itu pun sudah memadai. Kejayaan dalam merintis bidang seni lukis mencerminkan beliau mempunyai kegigihan. Dari itu, harapan beliau untuk meningkatkan lagi kualiti karya seni lukis yang lebih kreatif dan estetika pada masa hadapan. Impian bagi untuk diri saya dalam bidang seni adalah untuk menghasilkan banyak lagi karya-karya untuk memberikan inspirasi kepada orang-orang kita ni untuk meneruskan semangat diorang untuk menghasilkan dan juga meneruskan bidang mereka dalam bahagian seni. Inilah Mikdam, seorang belia yang menggambarkan kecintaannya kepada seni lukis untuk menghasilkan karya-karya yang indah. Minat dan usaha dalam apa jua yang beliau lakukan akan dapat menciptakan kejayaan. Tanpa minat, tidak akan ada sebuah usaha yang berhasil dari diri sendiri jika tidak mengenal apa itu maknanya bakat yang terpendam.
untuk hasil karya saya ialah imajinasi, keindahan dan dihargai oleh orang ramai.